Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Semoga pagi ini kita terus ceria dengan melakukan ibadat kepada Allah, tadabbur Al-Quran, zikir pada waktu pagi, dan kita teruskan kehidupan kita sebagai seorang manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, perbincangan kita pada kali ini Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr iaitu surah yang ke-89 dari juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30, surah yang ke-89. Surah 89, juzuk yang ke-30. Iaitulah surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Kita baca dulu beberapa ayat. Siapa yang belum buka Quran, sila buka, ataupun mushaf, ataupun melalui handphone. Yang penting kita ada Quran dan ada terjemahannya, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kita balik kepada muqaddimah surah. Apakah isi kandungan yang terkandung di dalam surah yang mulia ini? Tengok dalam muqaddimah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah sebagaimana yang telah dipilih oleh aktsaru al-mufassirin. Kebanyakan ulama-ulama tafsir mengatakan surah Makkiyah. Dinamakan surah Al-Fajr. Fajar dengan makna fajar. Sekarang ni kita alhamdulillah sudah fajar. Itu makna fajar. Apa makna fajar? Kita akan bincang dalam Arab dalam ketika kita bincang tentang wal fajri sekejap lagi. Nama ini dinamakan surah Al-Fajri sebagaimana disebut dalam hadis. Imam Bukhari rahimahullah taala sebut dalam sahihnya surah wal fajri. Diambil ayat yang pertama wal fajri. Sebab apa? Sebab dinamakan juga kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar. Dan lain-lainnya lagi. Wal fajri walayalin, yang kita akan tengok apa makna walayalin ashri. Bahawa bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang-orang yang berakal? Yakni bukankah perkara-perkara yang dijadikan persumpahan itu mengandungi arti sumpah yang mencukupi untuk orang yang berakal, bersyukur akan nikmat Tuhan
mengesahkannya, menghargai apa yang dihormatinya dan mengakui kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Adapun la yu'rafunaha sabab nuzul. Tidak diketahui, tidak disebut oleh para ulama pengkaji-pengkaji tentang sabab nuzul, tentang sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sabab nuzul maknanya sebab turun. Kita ni ada beberapa kitab yang membincangkan tentang asbab an-nuzul, sebab-sebab turun ayat. Sebagaimana kata di antara kitabnya, kitab Asbabun Nuzulil Imam Al-Wahidi. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Jadi para pengkaji, pencinta Al-Quran, elok juga kalau kita boleh tahu cerita, kronologi turunnya ayat Quran. Namun begitu, kaedah umum, kata di para ulama tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil kira dalam ayat Quran ini, lafaz umum dia, bukan cerita sebab turun tu saja. Nah, kalau tidak, mana Quran turun kepada kita? Quran turun kepada Quraisy, turun kepada Yahudi, turun kepada orang-orang musyrikin zaman dulu, turun kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kita tak ada bahagian lah. Ulama kata, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tapi kalau kita tahu sabab nuzul, menarik. Sekurang-kurang kita tahu, oh, ini kronologi turun ayat Quran. Nanti bila kita bincang di ayat-ayat tentang puasa, kenapa Allah Ta'ala turun? Muhilla lakum laylatas siyam. Setelah diturunnya ayat Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila bihil Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi bila turun ayat Quran itu, kemudian turun pula ayat lain, uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itu dia panggil sejarah untuk kita mengetahui peristiwa yang berlaku. Cuma walaupun begitu, ayat Quran ini jelas turun kepada fi waqti syiddah. Waktu yang sangat susah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila waktu susah, Allah Taala nak memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Yang pertama, nikmat Allah Taala ke atasnya bin nubuwati wa khilafatil anbiya. Allah kata, mu susah kata susah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu telah dilantik menjadi nabi. Mengganti nabi-nabi penamat bagi nabi semua nabi-nabi yang terdahulu. Dan Allah Taala janji untuk beri kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da fatratin, setelah melalui episod yang pertama yang begitu gawat di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, Allah SWT peringatkan iqab, hukuman ataupun tindakan yang Allah Ta'ala ambil, kenakan ke atas orang-orang yang kerah kepala, para pendusta dan orang-orang yang zalim, sebagaimana ayat yang telah kita baca beberapa ayat tadi, Fir'aun, Samud dan bergeng-geng dia, yang kita akan tengok sekejap lagi insya-Allah. Maka intisari kandungan surah ini seperti yang telah kita sebut tadi, menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan orang-orang yang menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dilakukannya kepada kaum-kaum yang telah menentang rasul-rasul pada zaman mereka yang silam. Fir'aun lawan dengan Nabi Musa dan orang-orang lain lagi lawan dengan nabi-nabi mereka. Kemudian diberi amaran bahawa Allah tetap mengawas dan membalas, terutama sekali balasan akhirat. Dalam pada itu, manusia masih tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu, maka kebanyakan manusia, apabila diuji oleh Tuhannya, dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur, tetapi terus bersikap takabur, serta berkata dengan sombongnya, dia kata apa? Tuhanku telah memuliakan aku. Akraman. Kan? Allah Ta'ala telah muliakan dia dengan sebab dia boleh harta banyak. Orang yang tak dapat harta pula, orang kata, ahanan, Tuhan hina aku. Kita kata tidak. Sebaliknya apabila diuji oleh Tuhannya, disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar. Bahkan resah gelisahlah ia, serta merepek dengan katanya, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Demikianlah hidup manusia ini para jemaah sekalian. Dia tidak akan tamat dengan itu saja. Kalau dia dapat, sepatutnya sifat orang beriman berbeza dengan orang ini. Orang beriman bila dapat nikmat mereka syukur,
bila dapat ujian mereka sabar. Itu sifat al-mu'min al-muttaqin. Baiklah para jemaah sekalian, kita terus pergi kepada surah Wal-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal-Fajr, demi waktu fajar. Ini kita telah bincang tadi tentang sumpah. Haza qasamun. Ini sumpah. Sumpah kata di ulama-ulama bahasa ahli lughah yaqulun innal qasama taukid. Sumpah itu adalah merupakan alat penguat yang menunjukkan bahawa peristiwa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu besar. Sebab apa? Yang bersumpah itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan wal fajri, dan demi waktu fajar. Fajar mana tu? Dia panggil al-fajrus sadiq. Fajar ni para jemaah sekalian dia ada dua. Fajar ada dua. Yang pertama dia panggil fajar kazib. Fajar bohong. Fajar bohong ni susahlah kita duduk di negeri macam kita ni, banyak udara yang redup dan sebagainya, kita susah nak nampak. Sekali-sekala kalau kita naik kapal terbang, jangan tidur. Khususnya orang balik penerbangan daripada Mekah, daripada Jeddah, Madinah nak balik ke Malaysia, biasa kita terbang dalam pukul 1 pagi kan. Maka kalau kita boleh tahan diri, jangan tidur, kita tengok, tunggu fajar. Dia panggil fajar tu ada dua. Satu dia panggil fajar kazib. Fajar kazib ni dia ni manjang gini. Dia punya cahaya naik atas ke bawah, turun gitu. Itu dia panggil fajar kazib. Kalau nampak lentang gini, manja gini, itu bukan fajar lagi, bukan subuh lagi. Fakulu washrabu. Masih boleh makan lagi kalau kita puasa. Fajar shadiq macam mana? Melentang, ard. Dia panjang gini. Kita tengok cerah gitu di ufuk, di kaki langit. Kalau kita ada, kalau kaki langit ada kaki lah kan. Nah, kita tengok di kaki langit tu nampak cerah, panjang gini, lentang gini. Itu dia panggil fajar shadiq. Fajar shadiq ketika keluarnya cahaya dan hilangnya gelap malam. Maka pada waktu itu masuklah waktu subuh dengan ittifaq para ulama muslimin. Jadi Malaysia dikejutkan pada tahun ini dengan kajian baru yang dibuat daripada 20 darjah dulu kepada 18 atau 18-20. Maka tertambahlah 8 minit. Tertambah lagi 8 minit. Kalau dulu pukul 6 pagi subuh, jadi 6-8 minit. Puncanya, tadilah kajian tentang Fajar Shadiq. Fajar Shadiq. Sebab tu jemaah tanya, Ustaz, kenapa tukar-tukar pula ni? Berapa tahun dah kita puasa? Kita kata, itulah masalah kita kan. Kalau kita puasa awal, tak rugi. Maknanya kita berhenti makan awal, kita confirm. Dah puasa. Tapi bila tambah 8 minit, maka timbul tanya tasaulat, orang panggil persoalan dalam kepala, dalam minda masyarakat, bahawa kenapa pula tambah-tambah? Di puncanya tadilah. Para pengkaji ni katanya setahun dia buat kajian, ahli falak di Malaysia, pergi duduk di tepi tempat-tempat yang nampak fajar ni, mereka tunggu dan buat kajian, survey balik. Oh, dia kata dulu kita terlalu awal. Jadi kita boleh tolak lagi 8 minit ke depan. Jadi bagi orang nak berpuasa, sukalah dia. Sebab ada 8 minit lagi kan. Bagi orang yang bangun awal, kita kata Alhamdulillah. Jangan didilirkan. Terus je 8 minit. Kalau biasa bangun pukul 5.30, tak payah 5.38. Ambillah peluang ini untuk bertahajud lebih sikit. Alhamdulillah. Cuma yang timbul masalahnya kepada orang-orang yang bekerja, yang rumahnya jauh, terpaksa keluar awal kan. Dia kata dulu kita sempat salat subuh. Sekarang ni terpaksa kena pergi dulu. Cari tempat solat pula tengah jalan. RNR. Ada yang solat atas train, atas kereta api dan macam-macam. Kita kata Allah Ta'ala, Allah yu'inukum. Allah Ta'ala bantu kamu untuk menunaikan tanggungjawab ini. Maka dia panggil, ada yang kata kadang-kadang dia bersumpah dengan subuh. Was-subhi iza tanaffas. Was-subhi iza tanaffas. Subuh apabila dia keluarkan, tanaffas maknanya dah keluar
dia punya cahaya. Apa makna al-fajru? Tengok. Makna al-fajru wal fajr. Al-fajru tu kerana linfijarin nahar. Kerana sudah pecah dia punya cahaya. Itu makna fajar. Seperti kata di ulama lughah, infajaral ma'u. Terpancar keluarnya air. Jadi maksud di sini semuanya maksud waktu subuh, waktu kita sedar balik, hidup balik setelah kita mati kecil beberapa jam di dalam peristiwa kematian kita tadi. Jadi insya-Allah dengan penjelasan yang saya sebut sedikit tadi, mungkin jemaah yang masih tertanya-tanya kenapa 8 minit? Bagi negeri kita ni tidak ditambah lagi sehingga saat ini belum ada apa-apa perubahan. Kerana negeri Kelantan telah menggunakan 19 darjah. Maknanya kalau ditambah seperti diselarah dengan negeri lain pun kita tak tambah 8, kita tambah hanya 4 minit saja. Wallahu alam, kita serahlah kepada pihak jawatan kuasa, fatwa falak yang menentukannya. Kita hanya mengikut sebab kita tak kaji sendiri, kita hanya ikut apa yang diputuskan oleh waliul amri. Baiklah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Fajar mana tu? Kita tengok. Walayalin ashr. Walayalin ashri, dan malam yang 10. Malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam nota. Ini yang anak kata eloknya kitab tafsir pimpinan Rahmat, dia ada nota kaki, dia hurai kat bawah. Yakni malam yang 10 dari awal bulan Zulhijjah. Itu pendapat yang ramai ya daripada tulis. Itu pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan annaha layali ashri Zulhijjah. Walayalin ashrin, iaitulah malam 10 awal Zulhijjah. Waktu kita nak pergi kerja haji. Itu pendapat yang aqwa maqila, pendapat yang paling kuat daripada Abdullah bin Abbas, Ikrimah, dan kebanyakan ulama tafsir memilih sedemikian. Ada juga pandangan yang mengata waqila, ada yang mengatakan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ia mempunyai kelebihan dan disuruh memperbanyakkan ibadat pada masa tersebut. Ada yang mengatakan al-ashru al-awwal, 10 terawal bulan Ramadan, wal qaulul awal arjah. Pendapat yang pertama yang mengatakan malam-malam 10 awal Zulhijjah, itulah pendapat yang paling kuat. Apa cerita para jemaah sekalian? Mari saya cerita. Mungkin peristiwa ini setakat pengalaman saya sebagai pendakwah, kita nampaknya macam pendakwah di tempat kita tidak sangat nak mengihyakan, mewar-warkan, membesarkan kelebihan 10 awal Zulhijjah. Mungkin kita sibuk di musim haji ataupun kesibukan lain. Dan kerana itulah saya bagi anda, kita mengatakan ihya'us sunnah. Kempen masyarakat menghidupkan sunnah Nabi SAW itu adalah merupakan suatu perjuangan yang besar, merupakan suatu matlamat yang murni, sebab kita nak dekatkan manusia, masyarakat kita ni kepada amalan sunnah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan 10 awal Zulhijjah terdapat dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lain-lain daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada mana-mana hari yang beramal saleh padanya lebih disukai, disayangi, disenangi oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri, 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Karena itu saya dah keluar satu risalah. Tajuk dia 10 awal Zulhijjah. Cuba tengok. Risalah 10 awal bulan Zulhijjah, kita dah kempen. Kempen supaya hidupkan ni ayyamul ashri, hari 10 awal Zulhijjah ni. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
walal jihadu fi sabilillah. 10 awal Zulhijjah ni lebih sangat, walaupun lebih daripada kita berjihad fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Nabi kata, walaupun orang pergi berjihad, kita beribadat di tempat kita, di mana-mana kita berada, lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada amalan yang lain pada awal 10 Zulhijjah. Sahabat tanya, walaupun pergi jihad, nak pergi berjihad. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, dalam Islam ni ada bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dia panggil Ashhurul Hurum. Bulan haram yang tak boleh berperang sewenang-wenangnya dalam tu. Kalau orang serang kita, kita kena lawan. Jangan tak lawan. Orang serang, kita kena lawan. Bila mari Zulhijjah, mana tak ada peperangan. Maka kita tukar daripada pergi berjihad bawa senjata, dengan kita berjihad dengan lidah kita, dengan tubuh badan kita, bertakbir dan bertahlil, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang kita akan lihat nanti. Maknanya, Nabi kata kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dia, dengan diri dia, dengan harta dia, falam yarji' min zalika bi syai', dia tak balik-balik lagi, maknanya dia pergi mati syahid. Orang itu tak boleh lawan. Itu orang itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Para jemaah sekalian, ada riwayat lain mengatakan, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tasbih, maka hendaklah kamu banyak bertasbih, bertahlil dan bertasbih. Nah, jadi alhamdulillah saya dah keluar satu risalah, tajuk dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya ada. Alhamdulillah. Maka Nabi kata, fa'aksiru, perbanyakkanlah dalam 10 awal Zulhijjah ini bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan banyakkan ibadat-ibadat yang lain. Eloknya kalau boleh, kita banyakkan solat sunatnya, kita banyak sedekah, bagi orang di Mekah mengerjakan haji, kan? Bagi orang yang duduk di sini, haji tak ada di Malaysia. Apa boleh buat? Kita boleh buat amalan-amalan yang boleh pahala haji. Seperti sekarang ni, siapa dia solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk, pergi berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla sampai naik matahari. Daripada fajar tadi duduk, sampai naik matahari, melepasi waktu larangan 15 minit, kemudian kita solat 2 rakaat, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna. Hadis dalam Tirmizi. Jadi tuan-tuan boleh duduk 10 awal Zulhijjah ni, duduk je di masjid kita. InsyaAllah sudah tak ada kawit lagi, kita boleh pergi ke masjid. Kita boleh beramal. Itu kelebihan besar. Kita boleh sedekah. Kita boleh, Masya Allah, puasa sunat. Puasa sunat yang paling besar sekali dalam 10 awal Zulhijjah ini, siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah yang diberi pahala banyak mana? Iaitu 2 tahun keampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu amalan-amalan 10 awal Zulhijjah yang kita kena sebut kempen masyarakat supaya kita hidupkan suasana begitu. Jadi Abdullah bin Umar dan lain-lain sahabat keluar pada hari 10 Zulhijjah ni menghidupkan tahlil dan takbir, maknanya dia berjalan di pasar disebut la ilaha illallah Allahu akbar, nak suruh orang dengar. Jadi sekarang ni kalau kita tak berjalan pun tak apa, kita buka YouTube, kita buka sebaran-sebaran, orang duduk dia jual sayur pun dia, oh masya-Allah, banyakkan takbir pada hari ni, kita bertakbir la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil walaya wal fajri walayal ashr. Ada yang mengatakan wal fajri pagi kepada 10 Zulhijjah. Sebab apa 10 awal Zulhijjah? Jadi banyak berkumpul di situ. Awal Zulhijjah, lepas tu mari orang musim haji. Dan kita kena ingat, pagi 10 Zulhijjah, waktu haji, boleh niat haji setakat subuh ya. Kalau subuh, tak pergi lagi ke Arafah, tamatlah. Tak dapat haji dah tahun tu. Kita kena lah, dalam bab haji ni saya, tak cerita sini. Kemudian, walayalin ashrin. Tengok. Allah Ta'ala mula dengan wal fajri. Ada alif lam. Mari yang kemudian dia kata walayalin ashr.
dia guna dengan kalimah dia panggil nakirah. Dia tak kata wal layalil ashr. Dan 10 malam yang, maka dia kata at-tankir qad yakunu lit-ta'zim. Bila mari dengan nakirah walayalin, mana menunjukkan besarnya peristiwa tersebut, walayalin ashr. Baiklah. Mungkin juga di antara maqasidut tankir, objektif ditangkirkan pada layalin ashri al-isyarah. Suatu isyarat kepada taghyirul jahiliyah. Puak-puak jahiliyah ni, dia pernah menukar-nukar suka hati dia. Dia tukar apa? Dia tukar bulan. Tukar bulan. Daripada bulan haram tadi jadi tak haram, dia tukar. Macam kita kat pinjam. Kita nak pergi dari bulan Zulkaidah, kita kata Zulkaidah ni bulan Safar. Lepas tu mari bulan Safar jadi Zulkaidah pula. Itu kerja jahiliyah. Maka Allah SWT letakkan walayalin dengan nakirah. Mengikut dalam ahli sejarah mengatakan bahawa bulan-bulan tu ditukar sehinggalah kepada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Nabi kata inna zamana qad istadar kahayati yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan dah bertukar, berpusing mengikut hari yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya hari Nabi kita pergi haji pada hari tahun itulah tahun yang Zulhijjah, betul-betul duduk di dalam bulan Zulhijjah, maka Nabi kita haji tepat pada tahun yang tersebut. Nah, kita pergi kepada ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Apa makna genap dan ganjil di sini? Ganjil bilangan yang tidak boleh dibahagi. Dia panggil itu panggil ganjil kan. Tak boleh bagi dua. 1, 3, 5, 7. Wasyafi mana bilangan yang genap. Itu genap dengan ganjil ada dua. Jadi apa dia maksud di sini? Tengok dalam ayat kata oleh kerana hadis ini masih lagi dalam ibadat haji, ada ulama mengatakan ma'ani syafa. Asy-syafa iaitu yaumun nahri, iaitu pada hari 10. Wal witr yaum Arafah, hari 9. Wasyafi wal watr. Al watr dibaca dua. Witir boleh baca dengan watr dan baca juga dengan witrin. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allahu akbar. Itu kata kepada ulama. Dia kata witir hari 10. Maaf, hari 9. 9 Zulhijjah kan. Asy-syafa hari genap hari 10. Dua tu hari kembar. Mana di antara makna asy-syafa ni 2 hari setelah hari raya. Dia panggil hari tasyrik yang pertama dia yang kedua, sebab hari yang ke-12 itu dia panggil yaumut ta'ajjul. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Siapa nak cepat setelah 2 hari berada di Mina, hari raya ada di Mina, hari 11, malam 11, malam 12, maka dia boleh keluar daripada Mina, dia panggil nafar awal. Nafar awal. Kalau nak detail ni kena masuk dalam kursus haji lah. Alhamdulillah. Maka wal watri dibaca bi fathil waw wa kasriha. Qira'ata 2 tu qira'ah 7. Wa lughatani fasihatani sahihatan. Boleh baca pula. Al-watr wal witri. Cuma jemaah kita dia tukar tentang wada' dengan wida'. Oh, saya nak pergi khutbah wida', tidak wida', wada'. Baca baris atas. Hak ni boleh baca dua. Al-watri wal witri. Baik, kita pergi kepada selesailah kita dalam bab haji ni, kalau tidak panjang cerita kita. Wal laili idza yasr. Dan malam apabila ia berlalu. Malam apabila ia berlalu. Habis dah lah. Tadi fajar, pergi malam. Bila mari fajar, malam tu berlalu. Kan? Itu kaitan dia. Allahu Akbar. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Masya Allah, tabarakallah. Kalau mu ada akal molek, ada akal yang sempurna, maka kamu kena berfikir. Yakni, tengok dalam huraian kata, bukankah perkara-perkara yang dijadikan sumpah itu mengandungi arti sumpah yang mencukupi untuk orang yang berakal bersyukur akan nikmat Allah Ta'ala. Bila Tuhan bersumpah, makna benda itu besar. Celiklah mata kamu, bukalah telinga, dengar betul-betul.
Jangan duduk main hanyut gitu kan. Supaya kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, menghargai apa yang telah dihormati, dibesarkan oleh Allah saja kedudukannya, mengesahkan Allah dan mengakui kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang cerdik, orang yang berfikir, lizi aqlin. Allahu Akbar. Abilah kita para jemaah sekalian, bila kita berakal, kita dengar sumpah-sumpah yang telah disebut. Jadi Alhamdulillah, dalam siri-siri pengajian kita di juzuk 30 ni, macam-macam ada sumpah kita dengar. Sumpah dengan langit, dengan bintang, hari ini dengan waktu pula. Masya Allah, tabarakallah. Kita berpindah pada ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad? Apa dia kaum Ad ini? Yakni kufur derhakanya mereka itu. Nah, dalam kitab pimpinan dia kata, kalau kamu nak tengok huraian, pergi tengok ke penjelasan nombor 349. Kita sekarang ini sudah nombor 1830. Jauh, nak undur ke belakang kita tak sempat. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam pimpinan di kaum Ad yang telah disebut dalam ayat yang lepas. Baik. Kita pergi kepada Irama Zatil Imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Bola di penduduk dia besar, tiangnya tinggi kan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya tentang besar dan kukuhnya dalam segala negeri pada zamannya. Tengok ni. Zaman dia tu, mana teknologi pembangunan zaman dia hebat. Tapi kalau mari zaman kita ni, untuk orang Malaysia, KLCC lah lagi hebat kan. Bila pergi Mekah kita tengok bangunan jam besar tu hebat. Tapi zaman dia, bangunan dia teknologi. Nanti saya tunjuk cerita tentang apa yang ada di tempat mereka. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, dan terhadap kaum Samud. Kaum Samud duduk mana para jemaah sekalian? Wa Samud allazina jabu as-sakhra bil wad, yang memahak batu-batu besar di lembah Wadil Qura. Wadil Qura, tempat tinggal mereka. Baiklah para jemaah sekalian, itu kisah mereka. Allah Taala kata, alam tarakan, adakah kamu tak tengok? Puak-puak ni apa sudah jadi? Kan? Apa sudah jadi dengan puak kafir ni? Puak-puak besar, siapa dia besar ni? Ni. Tidakkah kamu memperhati bagaimana Tuhan telah melakukan terhadap kaum Ad? Khitab lirrasul. Ayat ni ditujukan kepada Nabi SAW. Walaupun cerita tentang ukubah, Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas orang terdahulu, tapi Nabi kita tak tengok. Zaman dulu, zaman kaum Nabi Saleh dulu, kan? Mana dia tengok? Maka ar-ru'ya di sini, alam tara, adakah kamu tak tengok? Dia kata ru'yah huna ilmiyah. Tengok dengan cara ilmu. Murad dianya alam ta'lam, adakah kamu tak tahu? Maka Allah Ta'ala ta'bir dengan bir-ru'yah anil ilmi. Sebab apa? Sebab ia panggil ilmu itu ilmu yang yakin benda itu berlaku. Sebab kenapa? Sebab Allah Ta'ala yang cerita. Oleh kerana ilmu itu yakin, seperti kita tengok. Macam kita hari ni. Orang tanya kita, mu tak tengok ke? Apa yang kamu pandang? Apa yang kamu nampak? Kan? Macam orang mari tanya. Apa pandangan Ustaz? Pandangan apanya? Itu dia panggil pandangan ru'yah ilmiyah. Pandangan dari sudut ilmu. Bukan pandangan mata basar ni, tapi basirah, tengok dengan mata hati, dengan ilmu kita. Nah, itu kita nak. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut 3 kisah yang besar, iaitulah Ad, Samud dan Fir'aun. Kenapa 3 ni? Tanda tuan-tuan.
Sebab tiga ni laha asarun madiyatun mahsusah. Tiga kaum ni ada kesan-kesan peninggalan yang boleh ditengok sekarang. Yang boleh ditengok. Yang pertama kita ambil, kaifa fa'ala rabbuka, mu tengok, mu tahu, kamu belajar, kamu baca bagaimana Allah Ta'ala telah binasakan puak-puak Ad. Ad ni dia panggil nama. Asalnya nama orang, kemudian berpindah kepada kabilah. Mereka Ad. Kabilah Ad adalah kaum yang duduk di janub Jaziratul Arab. Fi Hadramaut. Dekat Hadramaut dia kata. Karena itu Allah Ta'ala sebut, wazkur akha Adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Ahqaf tu dia panggil bukit pasir. Sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam map Arab Saudi, dia panggil Rub'ul Khali. Satu rubuk yang kosong, pada pasir je. Kalau nak masuk, tak tahu jalan, jawabnya mati kerni kita. Kan? Pemburu-pemburu nak pergi, kena ada GPS. Macam mana dia nak keluar? Kalau kita naik dalam kapal terbang Arab Saudi, lalu ke kawasan Al-Ahqaf, kan dalam suratul Ahqaf tu. Surah Ahqaf maknanya padang pasir, bukit-bukit pasir. Ahqaf. Ada. Jadi puak-puak ni duduk di mana? Duduk dekat dengan Hadramaut, dia kata dekat dengan di Yaman. Manatik Ramliyah. Kawasan pasir saja tak ada orang. Iram zatil imad. Iram tu nama kepada datuk kepada Ad. Puak-puak dia saja. Ad. Iram tu tok dia. Nama kabilah. Kabilah kepada puak-puak Ad. Iram zatil imad. Puak-puak hok bina bangunan besar-besar ni. Duduk mana pula puak ni? Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Ad. Kemudian nama kabilah-kabilah yang duduk di pertengahan semenanjung tanah Arab. Maka Allah Ta'ala sebut Iram, nama Madinah. Madinah yang masyhur. Zatil imad, bangun yang mempunyai tiang-tiang bangunan yang tinggi. Sebab apa? Sebab mereka itu besar, tiangnya tinggi juga. Al-imad dengan mana? Zatul quwwah. Allati yuradu al-imad, sama ada tiang besar ataupun imad. Tubuh, body dia tu besar. Body dia kuat. Puak-puak ni, dia kata apa ni? Tengok ni. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah kata, aku yang belum pernah diciptakan sepertinya tentang besar dan kukuhnya dalam segala negeri pada zaman dia. Wa Samud allazina jabus sakhra bil wad. Amma Samud, kaum Samud itu Allah Taala hantar saudara mereka Rasul Nabi Saleh. Jadi ini tengok. Mula-mula siapa dia tadi? Ad, lepas tu mari puak Saleh. Saleh ni siapa dia? Kaum dia Samud. Nah, ingatlah. Kaum Samud, Nabi dia Saleh. Duduk mana puak Nabi Saleh ni? Yaskununa fi syamali jaziratul Arab. Nama sekarang ni. Kalau tengok dalam Google, cuba tengok. Yang ada internet boleh tengok. Tulis Madain. M-A-D-A-I-N. Ataupun bahasa Arab, Mim, Dal, Alif, Nun. Madain Saleh. Bila kita tulis Madain Saleh, dia akan keluar bangunan-bangunan lama. Bukit-bukit yang dipahat oleh mereka. Ataupun dikenal dengan nama Wadil Qura. Wadi Al-Qura. Ataupun dalam bahasa Quran tulis Al-Hijri. Al-Hijr, sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, kazzaba ashabul hijri al-mursalin. Maka allazina jabus sakhra. Masya-Allah. Wa Samud, kaum Samud yang memahak batu-batu besar di lembah Wadil Qura, di tempat yang tinggi. Jadi mereka ni dia tak main dah. Batu-batu jokor tak main. Dia ambil apa? Ambil batu, ambil bukit, pahat. Sekarang ni, kalau kita pergi untuk sesi sekarang ni, dalam nama baru, diguna dengan nama Al-Ula. Al-Ula. Tuan-tuan boleh cari Al-Ula, Wadil Qura, Madain Saleh. Madain Saleh ni, jarak dia daripada Madinah 400 km. 400 km, tapi dia masih dalam mantikah Madinah Al-Munawwarah. Masih lagi di bawah Gubernur Madinah. Pemerintah dia. Kalau kita masih lagi dalam negeri Madinah. Jadi kerja dia duk buat apa? Buat bangunan dengan bukit. Jadi sekarang ni Madain Saleh menjadi salah satu daripada tempat pelancongan orang pergi tengok. Tapi kita kena ingat,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu perjalanan nak pergi ke Tabuk, dia lalu kot ni. Lalu kot Madain ni. Bila sampai di Hijr, jadi sahabat-sahabat ni ada yang berhenti di sini, ambil air telaga dia, buat masakan, buat minuman. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang. Nabi kata apa? Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Mu jangan masuk negeri tempat orang-orang yang zalim pada diri mereka dan telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, illa an takunu bakin, kecuali kamu menangis. Masuk dalam keadaan kita menangis kerana sedih, takut kepada azab Allah Azza wa Jalla, an yusibakum ma asabahum, takut kamu ditimpa sebagaimana mereka ditimpa kepada mereka. Maka para sahabat yang telah ambil air telaga di sana, di Madain Saleh, ada yang telah buat gandum nak makan, Nabi kata buang semua. Ambil gandum-gandum tadi diberi makan kepada hayawan, pada binatang. Tidak dibenarkan. Maka hari ini pihak pelancongan Arab Saudi dia buka. Tapi tak ada restoran dalam tu, tak ada tempat. Cuma orang boleh pergi selfie-selfie je. Sebab itulah nasihat saya, satu makalah yang ditulis oleh sahabat kita, ada di Facebook saya, cari panduan melawat, melancong ke tempat yang dilaknat. Ini penting ni, seperti laut mati. Kalau kita pergi ke Mesir, nama dia Tasik Qarun. Kalau kita pergi ke Madain Saleh, ni, kampung Diyar Samud ni. Ini semua, kalau kita nak pergi, janganlah happy-happy. Duduk selfie, tak ada langsung pengajaran. Kerana itu saya tengok setengah-setengah travel agent ni, besar-besar iklan, nak pergi selfie di mana? Di Madain Saleh. Tapi dari sudut pengajaran yang Nabi kata, mu masuk dan la tadkhulu. Jangan masuk dalam tempat negeri yang dilaknat kecuali dalam keadaan kamu menangis. Jadi saya pergi. Tapi kita pergi bukan menjadi satu rutin. Setiap kali pergi umrah kat Madain Saleh. Kita pergi sekali, bawa anak-anak dulu sekali, bawa pergi. Waktu kita di akhir waktu belajar, nak tengok ni. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan juga kita bawa jemaah kita pergi untuk apa? Supaya mereka mengetahui ini tempat orang yang dilaknat. Bukan pergi suka-suka, pergi mengambil pengajaran. Ingatlah, travel aja jangan duk happy sangat. Arab Saudi pun dia tak ada restoran, tak ada dalam tu apa. Yang adanya tandas je. Jadi kalau nak ambil ibu air, kita pergi ambil di telaga Nabi Saleh yang dibina oleh hunta. Wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian, itu adab melancong ke tempat-tempat yang dilaknat. Kita pergi habiskan kisah 3 kaum ni. Wa fir'aun dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang punya bangunan-bangunan yang handal kukuh. Alladzina taghaw fil bilad, semuanya itu ialah orang yang telah bermaharaja lela di negeri masing-masing. Jadi cerita yang ketiga, tadi yang pertama Ad, kemudian Samud, ni yang ketiga Fir'aun, zil autad, yang mempunyai autad apa dia? Bangunan yang handal, yang kukuh. Kata di para ulama, bangunan handal tu yang masih kekal ini, Al-Ahram, orang panggil piramid kan. Piramid ni hebat sungguh. Maka itulah cerita tentang autad itu yang Fir'aun telah tinggalkan sebagai pengajaran. Hebat mana Fir'aun pun, akhir sekali jadi tempat orang pergi tengok je lah, selfie. Jadi saya waktu anak muda-muda dulu, tahun 93, saya pergi ke Mesir. Waktu tu orang panggil lutut sihat molek lagi. Saya dengan Ustaz Abdul Latif pergi naik Ahram Fir'aun, naik Pakatah. Kemudian pergi naik Bukit Tursena, Nabi Musa. Jangan main, ada setengah pelajar ni duduk di Mesir tak naik Bukit Tursena. Saya pergi sekejap cuti di Madinah. Kita pergi sempat naik ke Bukit Tursena dan sempat pergi naik ke Ahram piramid yang Fir'aun tu. Cerita Fir'aun ni panjang. Saya ringkas je kat sini. Jadi Fir'aun ni, hakim Mesir tu nama dia Fir'aun. Gelaran dia, macam tuanku. Tapi nama dia Ramsis. Macam-macam kita dah cerita dalam siri yang lepas. Masya Allah. Tabarakallah. Maknanya Fir'aun zil autad, ada bangunan yang besar, ada tentera yang kuat, dan macam-macam lagi lah orang kata tentang autad. Bangunan yang besar, bangunan yang bakal kekal. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut kepada kita 3 kaum yang mempunyai kesan-kesan yang kita boleh tengok sejarah, tapi apa boleh buat? Alladzina taghaw, oleh kerana mereka tagut, mereka jahat, mereka macam-macam benda, fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerusakan di situ, kerusakan yang paling besar, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla,
dan kerusakan yang besar, iaitulah melakukan kezaliman kepada kaumnya sendiri. Maka Allah SWT kata, innallaha la yumli liz-zalim hatta iza akhadahu lam yuflithu. Ada kalanya Allah Taala biarkan orang zalim itu. Berkuasalah kamu. Tapi bila Allah ambil, habis. Firaun sekali masuk dalam laut, habis cerita. Sampai hari ni tak masuk kubur lagi. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai-bagai paluan azab. Sawta nakirah. Maknanya banyak jenis azab. Ini Allah Ta'ala kata ambil satu je tu. Sawta azab, satu jenisnya. Firaun masih di laut. Macam-macam dia punya azab yang telah Allah Ta'ala jatuhkan ke atas mereka, kan. Biasanya kalau kata sabba tu dengan benda yang cair, tapi maksud di sininya curah. Orang panggil curah ke atas mereka. Tak kira lah air ke batu turun daripada langit, semua tu boleh berlaku belaka. Jadi kaum Ad mati dengan angin kencang. Terbalik habis walaupun bangunan dia hebat. Untuk Samud, puak Nabi Saleh mati dengan sayhah, dengan tempikan Jibril. Bangunan dia kekal sampai hari ini. Tak runtuh. Kita pergi boleh tengok. Tapi tuan dia sudah kosong. Sebab telah dikena tempikkan Jibril. Firaun mati dengan tenggelam. 3 kumpulan. Itu dia panggil saut. Allah Ta'ala ambil satu-satu. Dia tak bagi semua. Tak ambil kaum ni, halilintar lagi. Jibril tempik lagi, malaikat bertempik lagi, tenggelam. Tak payah, cukup saut. Satu je tindakan Tuhan ambil. Sama ada angin, sama ada sayhah, sama ada tenggelam. Masya Allah, Allah Ta'ala beri satu-satu. Firaun umat ini, Abu Jahal, dibunuh oleh 2 orang pemuda di Badar. Tak payah panggil tepik-tepik banyak. Kata Hasan Basri, inna indallahi aswatan kasir. Allah Ta'ala ni banyak tindakan-tindakan dia. Fa'akhazahum bisautin minha. Tuhan ambil satu je tindakan. Itu pun hancur lebur. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, khasnya balasan akhirat. Kalau tak ada atas dunia dia selamat, mu tak akan selamat di akhirat nanti. Kamu akan kena insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kisah-kisah umat terdahulu. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang tentang harta dunia, pandangan kita tentang dunia, tentang harta, apa yang kita tengok dalam bermula dengan ayat yang ke-15 insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.